Hubungan antara ulama dan penguasa adalah satu topik yang amat kontroversial dalam sejarah peradaban Islam. Baru-baru ini, perdebatan isu ini dibangkitkan semula melibatkan beberapa tokoh yang kita sayangi dan hubungan mereka dengan penguasa-penguasa yang kadang-kadang bersifat sebagai autokrat ataupun diktator. Bagaimana ingin kita sebagai orang awam untuk memahami secara adil perbahasan ini? Prinsip utama untuk kita memahami perhubungan yang penting ini adalah seperti dihujahkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu ad-din was sultan atau aman. Agama iaitu ulama dan juga sultan, kerajaan atau penguasa adalah kembar yang tidak boleh dipisahkan. Maka perlu ada dinamika yang baik antara kedua-dua pihak ini agar agama dan negara bangun seiring untuk mencapai maqasid syariah. Ada pandangan yang ekstrim melibatkan, contohnya, tidak boleh kita melibatkan diri dalam politik kerana ianya terlalu kotor dan merosakkan. Maka perlu golongan ulama ini menguzlahkan diri daripada politik, tidak masuk campur sama sekali. Biarkan negara ini ataupun politik itu di tangan orang-orang yang jahil tentang agama. Buat masa ini, keperluan ulama untuk terlibat secara langsung dalam politik itu tetap dan masih perlu. Cuma bagaimana pelibatan itu dibuat, itulah persoalan yang perlu dirincikan oleh para mujtahid, para ulama yang lebih ma'ruf dan adil tentang fiqh aulawiyat, tentang mizan amal dan sebagainya. Ada masa ulama hanya perlu jadi penasihat di tepi sultan, di tepi sang penguasa. Ada masa ulama perlu jadi penguasa, bergantung kepada kondisi umat ketika itu. Ada juga pihak yang ekstrim ke sebelah sana di mana mereka menggunakan agama untuk menjustifikasikan semua perkara yang sebenarnya kadang-kadang tidak memerlukan hujah-hujah agama sekalipun, hanya mencari alasan. Ini golongan penunggang agama, dan hal ini banyak berlaku bukan dalam dunia Islam pada dulunya, tapi di dunia barat, zaman pertengahan, zaman gelap dipanggil the medieval age, bila mana agama digunakan untuk menjadi alat mencapai kekuasaan. Itu yang menyebabkan ramai orang barat berasa menyampah dan berduka cita dengan kedudukan agama Kristian, sehingga ramai menjadi ateis dan sekular kerana menolak campur tangan agama dalam politik. Kerana apa? Kerana pengalaman ngeri dan seram orang barat melihat campur tangan agama sehingga berlaku perang antara agama seperti Katolik dan Protestan, sehingga berpecah belah Eropah dan menjadi apa yang ada pada hari ini, iaitu negara bangsa. Polemik berkenaan dengan peranan agama dalam politik ini sebenarnya amat bergantung kepada kefahaman kita tentang makna sekular itu sendiri. Sekular tidaklah haram kerana sekular itu bersifat duniawi. Kita tidak menentang perkara-perkara duniawi kerana perkara duniawi adalah ladang akhirat. Yang kita tentang ialah secularism, ideologi ataupun rencana falsafah yang boleh menafsirkan agama ataupun meletakkan agama di kedudukan yang salah. Perkara ini yang menyebabkan politik pada hari ini di dunia Islam khususnya menjadi parah kerana kedudukan agama itu hanya sebagai appendix kepada politik. Walau bagaimanapun, politik itu sendiri sebenarnya banyak bersifat sekular. Hal-hal seperti bina parit, bina jalan, bina bangunan, ianya tidak memerlukan hujah agama untuk kita membuat perkara tersebut. Akan tetapi, undang-undang yang menjadi asas kepada penjagaan hak rakyat, di situ ada peranan agama dalam menentukan nilai moral, etika dan keadilan. Kita tidak boleh bicara tentang keadilan tanpa merujuk kepada agama. Kerana agama itu asas kepada semua perkara akhlak.